pada pagi ini insya-Allah kita mengambil giliran pula untuk mendalami apa yang disebutkan sebagai surah Al-Hujurat, yang juga dinamakan oleh para ulama sebagai surah Al-Akhlaq. Ayatnya tidak begitu banyak dalam surah Al-Hujurat ini, ada lebih kurang dalam lebih kurang pula spesifik lah kan ya. Ada 18 ayat ya. 18 ayat yang tidak begitu panjang. Surah Al-Hujurat termasuk di antara surah yang selalu cikgu sekolah menengah akan suruh budak-budak hafal lah ya, di peringkat sekolah menengah, kerana 18 ayat itu tidak sulit untuk diproses menjadi sebahagian daripada hafalan kita. Akan tetapi surah Al-Hujurat ini dia tidak termasuk di dalam surah-surah yang ada fadilat spesifik membaca surah Al-Hujurat sebagaimana fadilat khusus yang diperuntukkan kepada surah-surah seperti Al-Waqi'ah, Al-Kahfi yang kita dah sentuh ya, Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan sebagainya. Dia tidak begitu. Walaupun demikian, surah Al-Hujurat ini merupakan satu surah yang berdiri di atas fungsinya yang tersendiri yang kita nak teroka bersama. Setakat lebih kurang beberapa ketika saya dengan sahabat-sahabat tengok bahan-bahan semua, kita buat kajian, kita tidaklah dapat melihat satu pattern yang spesifik ya. Kalau macam surah Al-Kahfi, saya boleh patternkan dia. Surah Al-Kahfi ada 4 cerita di dalamnya. Satu menguruskan fizikal, intellectual, emotional, spiritual. Jadi dia nampak macam tu. Begitu juga dengan surah Luqman, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Bila kita menerokanya dan kita menggalinya, kita dapat juga melihat pattern yang sama. Adanya nasihat Luqman yang bersifat nasihat fizikal, intellectual, emotional dan juga spiritual. Bila kita meneroka surah Al-Fatihah, kita juga boleh membahagikan surah Al-Fatihah itu kepada 3 peringkat, iaitu akidah, ibadah dan akhlak, ataupun dalam rangka yang kita cadangkan dulu, input, proses dan output. Tetapi surah Al-Hujurat kelihatannya sedikit random ya, maknanya saya tidak berupaya untuk mengkelompokkan ayat itu. Maknanya ada satu kelompok ayat dalam grup ni, satu kelompok ayat grup ni, satu ayat grup ini, tetapi dia ada flow dia tersendiri. Maka mungkin sifatnya adalah seperti kita bergerak daripada satu ayat ke satu ayat, pada melihat apakah garis panduan yang disebut sebagai etika sosial ya, panduan untuk bermuamalah antara kita dengan manusia yang lain berdasarkan suluhan surah Al-Hujurat.